Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Alhamdulillah wa syukurillah kerana kita mendapat pelbagai nikmat yang tidak terkira. Terutamanya pada malam ini kita diberi kesempatan, peluang dan ruang untuk dapat bersama lagi dalam mudah-mudahan majlis kita ini dikira sebagai majlis ilmu. Dan kata ulama, kalau majlis itu adalah majlis ilmu, dia mempunyai fadilat lebih baik daripada 10 kali solat sunat. Maka tak risaulah, janganlah tuan-tuan sedih pada malam ini kita kehilangan solat tarawih. InsyaAllah dengan kehadiran kita ini diganti menjadi majlis ilmu. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati, kita sebenarnya menikmati pelbagai nikmat yang tak terkira dalam kehidupan kita ini. Tetapi soalnya kita tidak perasan, tidak sedar. Dan kalau nak kaitkan dengan topik pada malam ini adalah kita tidak insaf. Kerana insaf itu adalah kita sedar ataupun tahu apa yang sedang kita nikmati ataupun sedang kita mendapat manfaat daripada kemudahan. Secara asasnya daripada kita lahir sampai ke ketika ini, kalau saya lah contohnya berumur 50 tahun, 53 tahun, menyeduh udara oksigen di dunia ini tak pernah henti-henti. Daripada 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 30 kali sebulan, kalau kali dengan 50 tahun, kalau kita nak nilai harga oksigen, kalau yang dipakai oleh ahli scuba tu, yang sikit nak turun menyelam, saya pun tak tahu kadarnya. Saya rasa dalam 100 kot. 100 betul boleh buat 1 sejam. Tapi sekarang kalau kita kali dengan 100 ringgit sejam tu, untuk tempoh 50 tahun kita, saya rasa congak-congak lah berapa puluh jam, mencapai ke juta-juta, 3 juta harga ni lah. Itu baru udara yang diberi tidak terhad dan tidak meminta sebarang bayaran walaupun seset. Satu lagi, bila kita mendapat kesihatan yang kita alami dan tanpa sakit, kerana bila sakit itu, sakit mempunyai kos. Katalah sekarang kalau orang yang mencarum sebagai takaful keluarga atau perlindungan kesihatan untuk melindungi sehari di hospital, pada kadar biasa saya rasa dalam RM200 sehari. Jadi kita yang tak sakit ini, kalau dalam 40 tahun tak pernah sakit, kali dengan jam yang kita nilai RM100 sejam, itu pun berjuta-juta juga. Di mana kita tak pernah dapat wang berjuta-juta kalau kita sepanjang pengumpulan kita dalam kerjaya. Ketiga, kalaulah kita tidak mempunyai bagi yang berkeluarga, dia telah dapat merasai kalau tidak mempunyai anak, nilai seorang anak ataupun saudara mara, kaum kerabat, bagaimanakah kehilangan kita bila tidak mempunyai anak. Walaupun betapa kayanya seseorang itu, tapi tidak mampu untuk membeli anak. Dan kalau dapat anak angkat pun, itu tidak sama perasaannya dengan anak sendiri. Dan benda ini bagi orang yang telah kehilangan anak, dia tak ada tolok banding untuk penilaian. Mungkin tuan-tuan, kalau anak itu mungkin tidak dapat merasai, tapi kalau ibu bapa, saya rasa ramai yang telah merasai bila telah kehilangan ibu bapa.
Walau pada masa hayatnya kita merasakan tidaklah begitu kita bergantungan kita setelah kita berdikari dengan pendapatan kita sendiri. Tetapi bila kehilangan, kita rasa tak ada tukar ganti. Jadi sempena pada bulan Ramadan ini, marilah kita bersama mengambil iktibar dan pengajaran dalam madrasah Ramadan. Kerana Ramadan itu mengajar kita, pertama, kita berpantang untuk menahan nafsu makan. Ini yang kita suka sekali. Dengan kemewahan yang di Malaysia mempunyai makanan yang banyak. Tapi madrasah Ramadan mengajar kita, walaupun kamu bebas boleh makan, makanan ada, tapi pantang. Kedua, dipantangkan juga kepada kita untuk bernafsu syahwat ataupun nafsu syahwat dan menahan nafsu amarah dan seumpamanya. Dan inilah cara untuk mendidik jiwa kita, di mana yang kita mempunyai, kalau kita nikmat makan, kita mempunyai kemudahan. Tapi bila kita mempunyai kemudahan dan kita makan, kita tak insaf, tak ada keinsafan. Makanan itu bernilai. Makanan itu sebenarnya begitu diperlukan oleh kita. Dan kehausan air itu, kalau masa kita tak berpuasa, air mineral ni, kita kata, elah air mineral. Tapi tuan-tuan, bila jadi azan berbunyi, menikmati air mineral itu pun, Masya Allah. Jadi itulah kita nak pupukkan keinsafan. Setiap benda yang kita dapat itu, nikmat itu adalah mempunyai satu nilai yang tak terkira dari segi kebendaan. Dan apatah lagi nikmat ini berterusan, tidak putus-putus. Jadi bersamalah kita, setiap yang kita ada ini, kita merasa insaf tentang nilai-nilainya dan bersyukur. Kerana takut-takut kalau kita tidak bersyukur, kita menjadi orang yang membazir. Membazir itu adalah kawan pada syaitan dan takabur. Dan keinsafan itu perlu supaya kita tidak menyesal kemudian. Keinsafan itu dikaitkan dengan penyesalan. Kata ulama, kita hendaklah insaf dan sedar ke setiap apa yang kita nikmati sebelum sementara kita mempunyai 5 perkara dan hilang 5 perkara. Ingatlah masa senang kita sebelum susah. Ingatlah masa muda kita sebelum tua. Ingatlah masa lapar sebelum sesak. Ingatlah masa kaya sebelum miskin. Dan yang paling penting, masa yang kita masih hidup ini, kesempatan bernafas sebelum kita mati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.